Saya percaya saya perlu ulas tentang perkara ini kerana semakin banyak soalan berkaitan dengan mencerahkan kulit yang diajukan kepada saya. Jadi kita nak bincang tentang apakah perbezaan di antara brightening dan bleaching ataupun lightening yang boleh dibuat dengan menggunakan produk yang mengandungi bahan-bahan tertentu. Tetapi ada bahan-bahan ni okey untuk digunakan, ada bahan-bahan ni tak okey, malah berbahaya untuk digunakan. Oleh sebab itu, kita nak bincangkan tentang bahan mana okey, boleh digunakan untuk brightening, yang mana mesti dielakkan dan berbahaya, malah boleh menyebabkan kanser. Sebenarnya kan sangat menyedihkan bila mana beauty standard yang dicanang-canangkan oleh komuniti, pengeluar produk dan banyak pihak-pihak hanya mengatakan bahawa kulit yang putih itu adalah kulit paling cantik lah. Disebut putih di sini maksudnya cerah tau, dan ada orang faham kulit lebih cerah atau kulit lebih putih ni memang kena putih, betul-betul putih baru dilihat cantik. Walau bagaimanapun pada pandangan mata saya lah kan, semua kulit itu adalah cantik. Dengan syarat kulit itu sehat, bersih, kulit itu dijaga dengan rapi, insya-Allah kulit itu cantik. Wa'ima warna apa sekalipun, Tapi tekanan daripada beauty standard ini, beauty standard ini maksudnya standard di mana putih itu dilihat cantik, menyebabkan ramai orang menjadi taksub untuk mencerahkan kulit. Jadi, adakah ikhtiar ataupun usaha untuk mencerahkan kulit itu salah? Tidak salah. Tetapi kalau seseorang, anda, saya, glowy girls, glowy guys, tidak diberitahu batas-batasnya, maka kita akan terjerumus ke dalam melakukan sesuatu yang boleh merosakkan, membahayakan bukan setakat kulit, malah keseluruhan kesihatan. Jadi saya rasa bertanggungjawab untuk bercerita terlebih dahulu apa perbezaan antara teknik brightening yang okey, teknik lightening yang okey, yang kita boleh gunakan skincare yang mengandungi bahan tertentu, dengan teknik yang mana berbahaya dan tidak boleh diamalkan. So what we want from this video adalah you must understand there is a border, ada sempadan di antara ikhtiar untuk mencerahkan kulit dan ada tahap yang kita jangan buat. So kita kena hentikan, okay? So we start with understanding apa itu skin brightening. Skin brightening sebenarnya berbeza dengan skin lightening, skin whitening berbeza. Apatah lagi bleaching, itu lagilah berbeza. So skin brightening sebenarnya satu proses di mana kita mencerahkan kulit kita dengan cara memastikan kekusaman pada kulit itu hilang ataupun dikurangkan. So your skin become brighter. Brighter ni dia bukan cerah, perubahan tona kulit dia macam segar, fresh, cantik, glowing, naik seri, yang ada aura. Itulah ayat-ayat yang orang biasa gunakan. Kenapa kita nak brightenkan kulit kita? Apa masalah yang menyebabkan somebody decide to brighten their skin or take produk yang ada bahan yang boleh bantu brighten their skin? So antara masalahnya, contoh satu adalah pigmentasi. Pigmentasi boleh menyebabkan kita nak brighten our skin. So ada tompok-tompok gelap yang tidak rata, so you can brighten your skin. Sel kulit mati yang berkumpul pada wajah, minyak berlebihan. Ini semua ikhtiar-ikhtiar yang kita boleh buat, yang mana kita boleh bantu hapuskan masalah-masalah tersebut. Dia tidak menyebabkan tona kulit kita berubah dengan ketara, tetapi apabila kita lakukan skin brightening, kulit kita akan jadi biasanya lebih lembap, lebih halus, lebih mulus, kurang masalah, tekstur cantik, bila pegang rasa halus, bila tengok anjal. So, semua itu bila digabungkan akan menyebabkan muka kelihatan brighter. Jangan salah faham, dia bukan semata-mata mencerahkan atau menyekatakan tona kulit sahaja. So, apakah bahan-bahan yang membantu untuk menyebabkan kulit jadi brighter, skin brightening ini? Antara bahan-bahan dia adalah apa-apa yang boleh menghilangkan sel kulit mati. Contoh AHA. BHA pun boleh juga sebab dia boleh tanggalkan minyak yang berlebihan. Jadi minyak berlebihan ni menjadi punca kekusaman. Contoh lain adalah kita tambahkan
kelembapan di dalam kulit, increase hydration. Sebab bila hydration is increased, your skin will become plump, dia gebu, cantik. So bila keadaan kulit kita anjal dan gebu tu, kita nampak brighter. So bahan yang biasa digunakan adalah hyaluronic acid lah, because dia adalah sejenis humectant. So apa-apa humectant yang lain pun boleh juga bantu skin become brighter. So you are not limit to only one product ataupun one bahan. So gabungan bahan-bahan ini boleh membantu skin brighter. Basically, how I remember skin brightening adalah segala kita punya sel kulit mati, minyak berlebihan ditanggalkan, dan kitaran sel kulit kita boleh dipercepatkan disebabkan tindakan kita itu, maka kulit kita boleh jadi brighter. Pada masa yang sama, tambah kelembapan. Skin lightening is a whole different story compared to skin brightening. Jadi skin lightening adalah satu proses membuat tona kulit jadi sekata, ya. So tona kulit kita ni ada keadaan di mana dia cenderung jadi tak sekata. Contoh, lepas kita habis jerawat kan, lepas jerawat pulih tu tinggallah bekas-bekas jadi tumpuk-tumpuk. Kalau kita garu kadang-kadang scratch our skin, adalah kawasan-kawasan yang lebih cerah, lebih gelap. Sometimes kalau kita yang bertudung pun boleh juga kan, bila kita kena cahaya matahari tu, kawasan yang muka yang kena cahaya matahari, kalau tak pakai sunscreen dia lebih gelap. Buka je tudung tepi ni berbelang kau. Kan. So apa yang diperlukan dalam proses ini adalah menyekatakan tona kulit. Teknik menyekatakan tona kulit memerlukan bahan yang boleh menyebabkan melanocyte. Melanocyte ni satu sel yang menghasilkan melanin, mengurangkan atau menghentikan penghasilan melanin pada kawasan tersebut. So usually the ingredient that we use, basically dia hentikan satu jenis enzim yang namanya tyrosinase. Enzim tyrosinase ini diperlukan oleh melanocyte untuk hasilkan melanin. A bit science there, but I want you to understand. So, apa saintis skincare ni semua buat adalah mereka dapati ada setengah bahan, bila kulit pakai, dia akan menghentikan enzim tyrosinase ni tadi daripada sampai ke melanocyte. Jadi melanocyte tak hasilkanlah melanin. So apakah bahan-bahan yang boleh melakukan kerja tersebut? Bahan paling popular, vitamin C. Lagi ada kojic acid, lagi ada niacinamide, lagi ada azelaic acid, ada juga arbutin. Basically bahan-bahan ini semua menyebabkan enzim tyrosinase dihentikan daripada dihantar ke melanocyte. Jadi melanocyte tak boleh hasilkan melanin. So apa yang berlaku adalah kawasan yang kita pakai produk ini, so dia punya tompok-tompok gelap lama-lama makin berkurang, lama-lama makin kurang, makin berkurang. Okey. Bahan-bahan yang saya sebutkan tadi, bahan-bahan itu semua bahan yang dibenarkan. Ada juga bahan yang dibenarkan tetapi kontroversi. Kenapa dia kontroversi? Dia perlu digunakan dengan pemantauan pakar sebenarnya, tetapi ada orang sanggup guna sendiri tanpa pemantauan pakar. Oleh sebab itu, kerajaan kita, Malaysia, cuba untuk melarang orang daripada guna benda ni. Sebab bila guna benda ni, cenderung orang-orang yang tersalah guna ni tanpa pemantauan pakar, mereka akan guna berlebihan. Jadi tak bagus untuk kulit. Bahan itu adalah hydroquinone. Hydroquinone memang terkenal sebagai salah satu bahan yang bersifat lightening. Ya, samalah tadi, dia menghentikan enzim tyrosinase daripada sampai kepada melanocyte, jadi melanin tak dihasilkan. Basically stop melanin production. Okay, so bahan itu kontroversi kerana orang yang salah pakai, dia akan salah guna dan akan guna berlebihan, jadi tak bagus untuk kulit. So sebab itu kerajaan stop it. Ya, let's not use it. Ya, dan ada juga satu bahan lagi yang sangat kontroversi, dia murah, mudah didapati tetapi bersifat carcinogenic, iaitu boleh menyebabkan kanser. Bahan itu adalah mercury. Mercury ni punyalah sangat bahaya, ya, sangat bahaya, tapi berkesan, sebab tu ramai orang sanggup guna. Dia bahaya tapi berkesan. So some people take the risk of using this product walaupun dia tahu kulitnya boleh mengalami benda yang tak elok. Untuk pengetahuan anda ya, WHO, World Health Organization, siap mengeluarkan panduan ataupun kita panggil sebagai rujukan untuk mana-mana orang, mana-mana negara siap ada satu convention lagi. Nama convention tu Minamata Convention, untuk memastikan kita guna ataupun negara-negara atau pengguna-pengguna mercury ini faham betapa bahayanya mercury. Ya, sebenarnya mercury ini dia ada dos, ada limit yang dibenarkan, tetapi kebanyakan produk yang didapati di pasaran, hasil kajian WHO adalah daripada
338 ya. Saya tengok tim sekejap 338 sampel yang dikaji oleh WHO, dapat daripada banyak negara ya, bukan sekat Malaysia dia masalah ni. Dia dekat Afrika, Caribbean, banyaklah orang yang suka guna mercury ni. Dan rupa-rupanya berapa? Rupa-rupanya saya rasa I think more than, let me see where is the information. 338, more than half ada masalah mercury berlebihan di dalam produk tersebut. Gila apa? Tersebut pula. Memang gila lah. Dan masalah berlebihan ini kerana apa tahu? Sebab orang nak cepat. So that's the issue. A lot of people want to have lighter skin, tona kulit dia lebih cantik, tetapi dia nak cepat. So apa yang dia pilih? Mercury. So jadi mercury itu perlu diharamkan kerana ramai yang cenderung menyalahgunakannya. Malahan dia berbahaya jugalah untuk kulit. Tu satu lagi benda yang kita perlu concern. So itulah brightening, itulah lightening. So dalam brightening tadi ada bahan-bahannya, dalam lightening ataupun kita panggil, ada orang panggil whitening, ada bahan-bahannya, ada bahan yang dibenarkan, ada bahan yang perlu pemantauan, ada bahan-bahan yang sangat dilarang. Ni kena faham ya. Oh, before I move further, you want to also know that bleaching, bila sebut bleaching, kalau anda pernah dengar orang kata sebut bleaching, melunturkan tona warna kulit sehingga boleh jadi cerah ataupun tonanya berbeza sangat-sangat, itu sangat berbahaya dan selalunya menggunakan mercury dalam proses untuk bleaching tersebut ya. So dia dikira dalam kategori skin lightening, tapi dia sangat berbahaya, sangat dilarang dan menggunakan apa kita panggil produk yang dilarang juga. Jadi sebenarnya brightening dengan lightening ni tak dilarang. Tak dilarang pun dengan syarat guna prosedur yang betul, guna bahan yang betul, pilih ingredient yang betul. Itu paling penting ya, dan jangan keterlaluan. Kita tak boleh daripada kulit ni nak tukar sampai tona kulit 5, 6 tona kulit yang lebih cerah. Itu tak logik sama sekali. Kita just nak glowing saja. Kalau satu tona kulit berubah tu okey sangat-sangat. Tapi kalau dah sampai 5, 6 tona kulit berbeza sampai transparent, itu something is wrong. Kesan buruk skin lightening ni banyak yang dibuat secara keterlaluan ni lah ya. Antaranya ya, dia boleh menyebabkan satu situasi yang dipanggil ochronosis. Ochronosis ni dia adalah pigmentasi yang macam biru lebam-lebam dekat muka. Ni tak bagus ya. Satu tadi saya dah sebut iaitu carcinogenic, bersifat menyebabkan kanser, dan ada boleh menyebabkan masalah kulit yang sangat teruk, boleh ganggu buah pinggang. Bahan tersebut bukan dia pergi pada kulit, dia masuk ke dalam saluran darah, masuk ke dalam badan dan merosakkan buah pinggang, dan juga boleh menyebabkan saraf otak terganggu. Ini kita panggil dementia kan. So jangan main-main kalau nak buat skin lightening yang over tu, fikirlah banyak kali dahulu ya. My advice, learn to love your skin. Make it healthy, make it plump, ya, gebu, cantik, hydrated. That is enough. Gunakan apa yang anda boleh guna, yang boleh didapati secara halal dan bukan yang terlarang dan haram. Okey? Kongsikan pengalaman anda kalau anda pernah guna skin brightening atau lightening produk yang okey-okey, bukan yang tak okey, yang okey-okey, agar rakan-rakan lain, glowy girls dan glowy guys, boleh juga mungkin cuba ataupun jenguk-jenguk produk tersebut. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata, jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.